yang berusia pimpinan Ikram Shah Alam dan berusia program kelas bahasa Arab, Encik Aina dan Pakcik Amaran pun ada. Ya. Kita mohon keberkatan Allah SWT. Kita baca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di akhwat yang muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur dapat bertemu lagi. Dapat lagi kita teruskan ya kelas bahasa Arab yang dianjurkan oleh Ikram Shah Alam setelah kita bercuti ya sekian lama. Macam student betul-betul lah, ada cuti panjang. Okey. Dan alhamdulillah kita dapat sambung balik. Kita akan tengok perbincangan kita yang mana kita gunakan Al-Quran sebagai silibus perbincangan bahasa Arab kita, mengharapkan agar keberkatan barakah pada Al-Quran itu kita harap Allah SWT beri kita kefahaman dalam bahasa Arab. Ya. Kadang-kadang memang setengah orang kita tengok setengah kelas tu dia takut kan nak pakai Quran, takut tak faham dan sebagainya. Tapi alhamdulillah kita yakin barakah pada Quran itulah yang insya-Allah membantu kita untuk faham bahasa Arab ya. So memang kita punya fokus bahasa Arab ya, silibus base tu Al-Quran insya-Allah, dan kita punya perbincangan memang berkaitan dengan bahasa Arab lah. So kita tengok kat sini. Saya buka surah Al-Hujurat yang kita pernah bincang sebelum ni. Okey. Cuba kita tengok Al-Quran masing-masing insya-Allah. Surah Al-Hujurat, dan malam ini kita cuba fokus ayat yang ke-3. InsyaAllah. Ayat ke-3. Saya cuba bacakan ayat ke-3. Mohon ikhwan-akhwat semak dulu bacaan dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda rasulillahi ulaika alladzina امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. Sadaqallahul azim. Ayat ketiga surah Al-Hujurat. Baik. Seperti biasa kita cuba terjemahkan setiap kalimah yang ada pada ayat yang ketiga. Kita mulakan dengan perkataan inna, sesungguhnya. Kalimah pertama inna, sesungguhnya. Kita dah jumpa sebelum ni. Kemudian kalimah kedua alladzina. Terjemahan dia orang-orang yang. Alladzina, orang-orang yang. Pun kita dah jumpa banyak kali. Yaghudduna. Okey, ini perkataan yang boleh kita ambil. Terjemahan dia yaghudduna membawa maksud mereka merendahkan. Yaghudduna, mereka merendahkan. Kemudian kita jumpa perkataan aswatahum. Bila kita tengok perkataan aswatahum, kita dah boleh tahu ada dua kalimah dekat sini. Ya, bila kita dah biasa perbincangan sebelum ini, aswatahum. Perkataan hum ni kita dah boleh tangkap ini ganti nama diri. Okey. Jadi aswatahum ada dua perkataan. Aswata, suara-suara. Aswata, suara-suara. Hum,
mereka. Aswatahum, suara-suara mereka. Dua kalimah, pecahkan dia. Kalimah seterusnya inda. Inda. Inda di sisi. Inda artinya sisi ataupun di sisi. Rasuli, rasul, pesuruh ataupun utusan, bahasa Melayu dia Allah, Allah lah. Kemudian perkataan ulaika, ulaika maksudnya mereka itu. Mereka itu. Ulaika, mereka itu. Ataupun orang-orang itu. Betul kan? Lebih tepat. Orang-orang itu. Itu terjemahan lebih tepat. Orang-orang itu. Ulaika, orang-orang itu. Alladzina, orang-orang yang. Okay. Kemudian perkataan ini kita boleh ambil terjemahannya imtahana. Ini satu kalimah. Imtahana, satu perkataan. Artinya, dia telah menguji. Imtahana, terjemahan mengikut kaedah yang kita pelajari ialah dia telah menguji. Imtahana. Allahu, Allah. Allahu, Allah. Qulubahum. Kita terus detect dua perkataan dekat situ. Qulubahum. Ada dua kalimah. Yang pertama quluba, yang kedua hum. Kita terus dapat tangkap ini ganti nama diri ya. Qulub ini perkataan yang familiar. Quluba, hati, hati. Qalbun hati Sebab ni plural, ni jamak, kita sebut dua kalilah. Hati-hati Quluba, hati, hati. Hati dalam tu lah ya. Hati nurani tu lah Kemudian hum mereka. Lit taqwa, dua perkataan macam biasa. Lit taqwa pecahkan kepada dua. Yang pertama kalimah li. Kita dah tahu li maksudnya untuk. Li maksudnya untuk. Kemudian taqwa, taqwa lah. Okey, kita pun panggil taqwa. Baik, rangkap seterusnya. Lahum maghfiratun wa ajrun azim. Lahum pecahkan pada dua juga. La dengan hum. La untuk, hum mereka. So ni dua lah sebenarnya. Lahum untuk mereka. Maghfiratun. Ini familiar. Keampunan Maghfirah. Maghfirah lah keampunan. Kemudian kalimah wa maknanya dan. Ajrun. Ajrun. Ganjaran. Pahala ajrun. Maksudnya upah ataupun ganjaran. Azimun. Azimun. Yang besar. Yang azim. Azimun yang besar. Okey. Itu terjemahan harfiah lah. Sepatah-sepatah. Saya baca sepatah-sepatah. Sesungguhnya orang-orang yang mereka merendahkan suara-suara mereka di sisi utusan Allah, orang-orang itu orang-orang yang dia telah uji Allah hati-hati mereka untuk takwa, untuk mereka keampunan dan ganjaran yang besar. Betul-betul harfiah nama dia. Sepatah-sepatah. Boleh faham tak? Bolehlah kan? Bolehlah. Kita dapatlah tangkap. Ya, dari sudut terjemahan tu kita dapat tangkap. Tapi kita rasa ayat tu tak apa cantik kan? Orang-orang itu, orang-orang yang dia telah uji Allah. Kita rasa macam tak apa kena. Lalu kita susun. Lalu kita pun menyusun terjemahan harfiah tadi, kita susun balik. Lalu kita namakan. Bila kita dah susun balik, kita panggil itu bukan harfiah dah. Itu terjemahan apa kita panggil? Kita panggil terjemahan mafhum.
Sebab apa kita panggil mafhum? Sebab kita nak faham. Tadi pun boleh tapi kurang sikit. Tak kena. Sebagai orang Melayu kita ada, maknanya kaedah kita bila menyusun ayat, jadi susunan itulah kita panggil mafhum. Mafhum kepada harfiah sepatah-sepatah tadi ini dia. Jadi terjemahan mafhum bunyi dia macam ni. Terjemahan mafhum yang ada dekat Quran kita tu lah. Siapa ada Quran cuba tengok. Dia punya terjemahan itu terjemahan mafhum. Dia bukan translate sepatah-sepatah. Sepatah-sepatah yang macam kita buat tadi. Sesungguhnya mafhum. Sesungguhnya orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang yang telah diuji hatinya untuk bertakwa. Sekali lagi. Mereka itulah orang yang telah diuji hatinya oleh Allah untuk bertakwa. Mereka akan memperolehi keampunan dan pahala yang besar. Okey. Terus clear lah. Bila dengar mafhum tu terus faham. Okey. Cukuplah tu. Kalau layer yang ketiga, itu dah tafsir lah. Itu dah masuk tafsir dan bukan tempatnya di sini untuk kita bincang tafsiran ayat ini dan sebagainya. Kita nak fokus kepada perbincangan bahasa Arab ni. Tetapi lagi sekali, antara perbincangan bahasa Arab tu kita nak mahir terjemah lah. Kita nak mahir terjemahan. Jadi, sepatah-sepatah kita kena tahu. Kemudian kita juga kena tahu macam mana nak mafhumkan. Daripada terjemah sepatah-sepatah tu, kita kena tahu apa sebenarnya maksudnya. Jadi saya terjemahkan lagi sekali mafhum. Saya baca terjemahan mafhum. Tapi nak minta ikhwan-akhwat tengok yang Arab lah. Saya baca Melayu, macam kita buat sebelum ni lah. Saya baca Melayu tau. Tapi mata ikhwan-akhwat tengok Arab tu. Dan cuba gandingkan antara yang kita dengar mafhum dan juga tengok yang Arab, yang sepatah-sepatah yang kita dah tahu tu. Cuba ganding. Cuba Saya baca Melayu, tuan-tuan tengok Arab. Telinga dengar Melayu, mata tengok Arab. Okey, cuba proses Okey, lagi sekali. Sesungguhnya sesungguhnya orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang yang telah diuji hatinya oleh Allah untuk bertakwa. Mereka akan memperolehi keampunan dan pahala yang besar. Okey. Boleh kan? Senang je, tak susah sangatlah. Maknanya bila kita dengar yang Melayu tu, kita tengok yang Arab, kita tahu kat mana sebenarnya terjemahan tu berlaku, walaupun mungkin kita perasan dia ada alter sikit kan, dia ada ubah sikit, dia ada mungkin yang ke depan, ke belakang sikit tu lah. Tapi kita tahu di mana terjemahan yang betul. Kalau kita dah sampai ke tahap itu, tahniah. Alhamdulillah, itu satu progres yang baik. Okey. Akhwat yang dirahmati lagi dimuliakan, kita mulakan dengan ulang kaji perkataan inilah inna ini secara ringkas kita ambil ulang kaji yang ini dulu. Kalimah inna. Kalimah inna nanti kalau kita ada berikan ni kita tak pasti tuan-tuan ni dah bagi ke belum. Harap-harap dah bagilah. Yang kita namakan sebagai dua kalimah istimewa dalam Al-Quran. Okey, yang pertama inna, yang kedua kana. Okey. Yang pertama inna, yang kedua kana. Kita namakan dia dua kalimah istimewa dalam Quran. Kenapa dia istimewa? Kedua-duanya nak kepada subjek dan predikat, inna dengan kana, dan kedua-duanya memberi baris yang tertentu kepada subjek dan predikatnya. Jadual yang kita buat inilah.
Okey. Inna dan juga kana. Inna dan kana. Kedua-duanya nak subjek dan predikat. Dua-dua nak subjek dengan predikat. Kedua-duanya bagi baris tertentu pada subjek dia, kemudian bagi baris tertentu kepada predikat. Sama. Baik, apa baris yang diberikan? Kalau inna, subjek dia letak baris atas. Sama ada baris atas ataupun tanwin lah, sama je. Yang penting baris tu atas. Predikat akan dapat baris depan. Sama ada baris depan satu ataupun dua di hadapan, baris dua. Kemudian kita kata kana terbalikkan sahaja. Kalau subjek kana, dia akan berikan baris depan. Predikatnya dia akan berikan baris atas lah. Okey. Ini ulang kaji ringkas. Itu je. Dua kalimah istimewa. Mana tadi? Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, ulang kaji nombor 2. Ulang kaji yang kedua ialah dua isim berdampingan. Mana dua isim berdampingan? Tak jumpa. Alhamdulillah. Okey. Ini ulang kaji yang kedua. Dua isim berdampingan. Baik. Kadang-kadang kita jumpa dalam Quran kalimah isim duduk sebelah-sebelah. Kalimah isim duduk sebelah menyebelah. Dan isim yang kedua, yang nombor 2 lah, dia sebelah-sebelah kan. Yang nombor 2 isim selepas tu dia terangkan isim yang pertama. Lagi sekali kita akan jumpa banyak. Tapi bukan semualah. Jangan cakap semua bila kita jumpa isim duduk sebelah-sebelah kita kata tajuk ni, bukan. Tetapi boleh jadi bila kita jumpa kalimah isim duduk sebelah-sebelah, boleh jadi dia masuk bawah tajuk dua isim berdampingan. Iaitu isim yang kedua menerangkan isim yang pertama. Contohnya Al-Quranul Karim. Al-Quran Al-Karim ialah kalam Allah. Kalam Allah. Al-Quranul Karim huwa kalam Allah. Contoh Okey, pada contoh ini Al-Quran isim, Al-Karim pun isim, duduk sebelah-sebelah. Kemudian kalam isim, Allah pun isim, duduk sebelah-sebelah. Jadi kedua-dua contoh ini ialah contoh dua isim berdampingan. Okey. Dua isim berdampingan ada dua jenis. Ada dua pasangan. Okey. Pasangan pertama kita panggil pasangan zat dan sifat. Ini pasangan pertama kat sini. Pasangan kedua kita panggil sandar menyandar. Okey, isim Al-Quran isim. Satu. Al-Karim isim. Yang ni zat dengan sifat. Ini pasangan yang ini. Kalam isim. Allah isim. Ini kalam sandar. Allah menyandar. Ini pasangan yang ini. Okey. Kenapa kita belajar ni? Sebab kita nak tahu baris lah sebenarnya macam kita sebut sebelum ni di akhirnya. Untuk pasangan zat dan sifat macam tadi, isim yang kedua dia menyifatkan isim yang pertama. Al-Quranul Karim. Al-Quran Karim, isim yang kedua. Isim yang kedua Al-Karim, dia memberi sifat kepada isim pertama, dia punya zat. Al-Quran yang mulia. Sifatlah yang mulia. Okey.
Contoh dia Al-Quranul Karim. Ini baris lah. Okey, yang ini baris. Kalau contoh sanda menyanda, isim yang kedua Allah, isim yang kedua, dia bukan sifat. Allah bukan sifat. Dia cuma menyanda, nak menerangkan. Kalam, kata-kata siapa? Kata-kata Allah. Dia sanda menyanda. Okey. Untuk baris, untuk baris bagi pasangan zat dengan sifat, untuk zat, dia tak ada baris asas. Dia tak ada baris tertentu, dia tak ada baris asas. Dia akan bergantung kepada kedudukan dia yang sebelum ini. Untuk zat dia tak ada baris asas, tak ada. Maksudnya dia bergantung kepada pangkat yang sebelum ni. Kalau pangkat sebelum ni di baris depan, depanlah Al-Quran. Okey, kalau pangkat baris atas lah. Kalau baris bawah, baris bawah. Itu untuk zat. Untuk sifat, okey, ini penting. Untuk sifat, baris asas dia ialah ikut baris zat. Gitu. Lagi sekali. Untuk sifat isim yang kedua ni, baris asas dia sentiasa ikut baris zat. Kalau Al-Quranu Al-Karim, Al-Qur'ana Al-Karima, Al-Qur'ani Al-Karimi. So ingat yang sini, sifat ni. Isim yang kedua. Sifat ini baris asas dia sentiasa ikut baris zat. Okey. Itu pasangan zat sifat. Adapun pasangan sanda menyanda, pasangan yang kedua, sanda menyanda, kalamullah tadi, untuk yang isim pertama ni pun sama. Dia tak ada baris asas. Kadang-kadang kalamu, kadang-kadang kalama, kadang-kadang kalami. Ustaz, bila nak pakai kalamu? Bila nak pakai kalama? Bila nak pakai kalami? Nanti kita tengok dia punya contoh, nota yang kita dah compile sebelum ni. Dia tak ada baris asas. Untuk yang isim kedua, yang menyanda, okey, ini penting. Baris asas dia sentiasa berbaris bawah. Okey. Untuk isim kedua, untuk pasangan sanda menyanda, untuk pasangan sanda menyanda, isim yang kedua sentiasa berbaris bawah. Sentiasa. Awak kalamu ke kalama ke kalami, isim yang kedua ni mesti baris bawah. Allah. Macam tu. Okey. Boleh? Kembali kepada ayat. Okey. Kita ambil dahulu perkataan ini. Okey, akhwat, kita ambil dulu perkataan ini. Ajrun azim. Ajr azim. Ajrun maksudnya ganjaran ataupun pahala. Azimun yang besar. Baik. Ajrun isim. Azimun pun isim. Jadi untuk perkataan, untuk contoh ini ajrun azim, ini adalah contoh dua isim berdampingan. Okey. Baik, kita nak tanyalah, dua isim berdampingan ada dua pasangan. Ajrun azim ni, ini pasangan zat sifat ke sanda menyanda? Ini pasangan apa? Jawapannya, ini adalah pasangan zat dan sifat. Ya, saya tahu ikhwan-akhwat jawab yang itu. Siapa yang jawab itu? Tanya ahsan tu. Betul. Ini pasangan zat dengan sifat. Macam mana tahu? Macam mana tahu dia zat sifat? Banyak indikator. Pertama, azim. Yang besar. Terus kita dapat tangkap yang besar. So, dia sifat lah. Ya, dari sudut makna pun kita tahu, okey, ini sifat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu dia pasangan zat dan sifat ialah pada baris. Okey. Sebab ajrun ini baris depan. Macam dapat baris depan? Nanti kita bincang. Okey. Jadi, untuk sifat, baris asas dia akan sentiasa ikut. Akan sentiasa ikut. Oh, dia keluar lah.
Okey. Dia sentiasa ikut baris kepada zat dia, iaitu baris depan. Jadi kalau dekat sini ajrun azimun lah. Katalah tempat lain lah, ya. Tempat lain kan. Surah Al-Fathu sebelum ni kan. Maghfiratan wa ajran azima. Surah Al-Fathu ayat last yang kita bincang sebelumnya. Ajran aziman. Okey. Kalau kita jumpa tempat lain ajrin, contohnya ajrin, dia akan jadi azimin lah. Okey. Ini pasangan zat dan sifat. Okey, kita ambil contoh kedua, iaitu perkataan Rasul Allah. Rasul isim, Allah pun isim. Okey, Rasul isim, Allah pun isim. Baik. Ini dua isim berdampingan. Betul? Betul. Pasangan apa? Ini pasangan zat sifat ke sanda menyanda? Ini pasangan sanda menyanda. Ini pasangan sanda menyanda. Okey. Tricky sikit lah. Sebab apa? Sebab dua-dua baris bawah. Kan? Baik. Pertama sekali kita tengok isim kedua Allah. Allah sifat ke bukan? Allah memang bukan sifat lah. So Allah memang dia bukan yang besar, yang kecil kan, baru, lama, cantik kan, dia bukan berbentuk sifat. Allah ni memang isim. Jadi ini pasangan sanda menyanda. Untuk pasangan sanda menyanda, tadi kita dah tengok dia punya dia. Kita dah tengok dia punya baris asas. Untuk yang menyanda sentiasa berbaris bawah. Okey. Jadi Allahi sentiasa berbaris bawah. Rasuli. Mana Rasuli dapat baris bawah? Kan? Kita tengoklah sebelum dia. Oh, sebelum dia isim. Inda isim. Jadi isim juga. Inda Rasuli. Ini pun dua isim berdampingan. Di sisi Rasul. So, dua-dua isim. Maknanya, ini pun dua isim berdampingan. Pasangan apa? Bukan zat sifat. Rasul bukan sifat. So, bukan pasangan zat dan sifat. Berarti, ini merupakan pasangan sanda menyanda juga. Jadi, inda ni sanda. Inda ni isim pertama. Rasuli isim kedua. Jadi isim kedua dapat sentiasa berbaris bawah. At the same time dia juga sanda. Jadi tadi kita kata kalau sanda tak ada baris asas kan? Sanda tak ada baris asas. Jadi Rasuli dia dapat baris bawah ni sebab pangkat dia yang sebelum ini. Ya, pangkat dia sebelum ini adalah menyanda. Yang mana kalau menyanda ada baris asas dia, iaitu baris bawah. Sentiasa berbaris bawah. Okey. Dalam masa yang sama dia sanda, dia juga isim pertama. Itu tak ada baris asas. Jadi dia masih memakai lencana ataupun topi yang menyanda tadilah, yang baris bawah tu, dia masih pakai topi tu. Jadi itulah dia dapat baris bawah. Kemudian kalimah Allahi. Allahi isim yang kedua. Isim yang kedua sentiasa berbaris bawah. Okey. Harapnya kita dapat maknanya clearkan sikit lah ya, tentang beberapa makna ini. Okey. Ini ulang kaji kan? Ulang kaji. Okey. Sekarang kita nak cuba rangkumkan ayat yang ketiga ni, kita cuba nak tengoklah dia punya bahasa Arab ya. Okey. Innal ladzina yaghudduna aswatahum inda Rasulillah
Ulaika alladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Lahum maghfiratun wa ajrun azim. Okey, secara umum dia ada dua rangkap. Secara umum dia ada dua rangkap. Rangkap pertama, innal ladzina yaghudduna aswatahum inda rasulillahi ulaika alladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Secara umum begitu. Itu rangkap pertama. Rangkap kedua, lahum maghfiratun wa ajrun azim. Okey. Kita pergi kepada rangkap pertama. Innal ladzina yaghudduna aswatahum inda rasulillah ulaika alladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Begini ya. Kita cuba pecahkan dia punya rangkap. Pertama kita jumpa inna. Jadi kita dah belajar tentang inna. Inna nak subjek dengan predikat. Okey. Itu dulu. Inna sesungguhnya. Sesungguhnya inna. Mana subjek dia? Alladzina yaghudduna aswatahum inda rasulillah. Subjek. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suara mereka di sisi Rasulullah. Subjek. Kenapa? Ulaika alladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah uji hati mereka untuk bertakwa. Okay. Itu pecahan subjek predikat. Okey, inna baris asas dia baris atas. Kita kata subjek. Subjek inna tadi kita dah tengok nota. Ustaz kata kalau inna baris asas dia baris atas. Okey. Boleh tak kita nak bagi baris? Okey, kita nak bagi baris, katalah kita nak bagi baris pada kalimah pertama ni kan. Alladzina. Dia Ustaz baris atas. Okey, maksudnya mesti dia subjek kepada inna. Baik. Kita boleh kata dia subjek kepada inna. Memang betul lah. Kira dia lah subjek kepada inna. Tapi baris atas ni sebenarnya apa? Sebenarnya dia memang baris atas pun. Sebab alladzina ini isim yang mewakili kan. Isim yang mewakili kena rujuklah nota-nota sebenarnya. Isim yang mewakili kebal. Kita tak pernah jumpa alladzinu. Kita tak pernah jumpa alladzini. Tak ada. Dia memang alladzina. Memang sentiasa baris atas. Kebetulan. Kebetulan dia subjek kepada inna pula. Kebetulan je lah tu. Tak adalah maknanya alladzina dapat baris atas. Sebab inna yang berikan dia baris atas. Walaupun dia subjek kepada inna. Secara asasnya memang baris asas subjek inna baris atas. Tapi ini bukan dia punya jawapannya. Ini memang dia kebal dengan baris atas. Dia takkan boleh letak baris lain. Okey. Itu alladzina, isim mewakili kebal subjek kepada inna. Yaghudduna, mereka merendahkan. Ini kalimah isim ke fi'il ke haraf. Mereka merendahkan. Okey, fi'il. Mereka merendahkan fi'il. Ada telah ke tak ada telah? Mereka merendahkan, tak ada telah. Maksudnya ini fi'il mudhari'. Fi'il mudhari', tak ada telah. Okey. Fi'il mudhari'. Kita kalau nak rujuk kan fi'il, paling senang refer jadual ni lah. Nampak ke tidak? Okey. Dah dapat kan ni? Okey. Siapa boleh buka lah masing-masing punya. Pergi dekat sini. Pergi dekat fi'il mudhari'. Okey. Okey ni fi'il mudhari'. Yaghudduna. Di depan ada ya. Okey. Di hujung ada waw nun. Di depan ada ya.
Di hujung ada waw nun. Di depan ada ya. Di hujung ada waw nun. Ganti nama ataupun dhamir. Dhamir yang ada pada perkataan yaghudduna ialah hum. Ini dia, hum. Apa makna hum? Mereka. Kalau hum, ini dia. Ada ya di depan, ada waw nun di belakang. Okay. Ada ya di depan, ada waw nun di belakang. Sebab itu kita terjemahkan mereka merendahkan. Mereka itulah hum, dhamir yang tersembunyi. Okey, kita refer balik. Ada formula. Okey ni tuan-tuan ya. Formula. Kita ulang kajilah hari ni. Lama cuti ni. Ya. So, semua benda macam first time je dengar. Tak lama cuti kan. Okey. Dhamir yang tersembunyi dalam fi'il. Ini formula ya. Ini kena ini formula macam matematik. Itu kaedah. Dhamir yang tersembunyi dalam fi'il sama dengan fa'il. Pelaku. Fa'il ni pelaku yang buat. Okey. Ya gud. Oh, dah lari. Tu dia. Okey. Di depan ada ya, di hujung ada waw nun. Dhamir yang tersembunyi hum, mereka. Kalau ikut formula tadi, mereka itulah pelaku. Betul? Formula balik. Okey sekali. Dhamir yang tersembunyi dalam fi'il. Fi'il tu perbuatan merendahkan. Apa yang tersembunyi tadi? Hum, mereka. Mereka itulah fa'il, pelaku dia. Alah. Kecil balik. Okey dah. Tu dia. Besar. Okey. Ya ghudduna. Mereka merendahkan. Dhamir yang tersembunyi hum, mereka. Mereka itulah pelaku, fa'il. Pelaku. Okey. Fi'il dia merendahkan. Siapa yang buat kerja merendahkan tu? Mereka. Mereka tu fa'il, pelaku. Okey. Ada tak yang kena? Ada tak maf'ul yang kena rendahkan, ada tak? Ada. Apa dia? Yang kena tu suara. Aswad. Okey. Yang kena rendahkan, ini dia. Aswad. Suara. Okey. Kalau yang kena, maf'ul. Maf'ul yang kena. Apa baris asas untuk yang kena? Baris asas untuk maf'ul ialah baris atas. Itu dia. Baris asas untuk maf'ul, baris atas. Jadi, aswad ialah maf'ul. Mim, maf'ul. Ba, bih. Maf'ulun bih. Nama penuh dia. Mim ba. Saya tulis nampak Mim. Mim ni maf'ul. Slash. Maf'ulun bih. Macam tu. Okey. Maf'ul tu yang kena. Aswata, baris atas. Ni tanda dia yang kena ni. Baris atas ni. Ustaz, dia kena apa? Dia kena rendah. Suara tu kena rendahkan. Dia kena rendahkan. Siapa yang buat kerja merendahkan suara tu? Hum, mereka. Tak ada pun perkataan hum dekat ayat ni. Memanglah tak ada. Dia dhamir tersembunyi. Dhamir tersembunyi dekat mana? Tersembunyi dalam fi'il ni. Dalam perbuatan yaghudduna ni, ada hum dalam dia.
Oh, kalau dhamir tersembunyi dalam fi'il, itu apa? Formula cakap, kalau dhamir tersembunyi dalam fi'il, kalau ikut formula, dia fa'il, pelaku. Okey, selesai. Mereka merendahkan, fi'il merendahkan. Siapa buat kerja? Mereka. Ada tak yang kena rendahkan? Ada. Apa dia? Aswata, suara-suara. Aswatahum, suara-suara mereka. Okey. Hum ganti nama diri. Hum dhamir ganti nama diri. Dhamir ni melekat dia melekat tau. Dia ada dekat belakang. Dia melekat dengan aswata. Kan ada dua perkataan ni, aswatahum. Okey tuan-tuan, kita ulang kaji formula yang seterusnya. Okey. Formula nombor 3 cakap dhamir melekat dengan isim. Itu formula ni. Dhamir melekat dengan isim. Sama dengan menyandar. Macam pernah dengar je menyandar. Okey. Mana yang menyandar tadi? Ni. Ya, menyandar kan? Oh, rupanya dia sandar menyandar. Kan? Macam pernah dengar menyandar. Okey. Ya. Jadi, jadi tuan-tuan, aswatahum. Itu dia. Aswatahum, dia dhamir. Dhamir melekat tau. Dia lekat dengan apa? Dekat dengan isim lah. Aswata, suara. Isim. Jadi, sebenarnya ini pasangan sandar menyandar. Pakai formula je. Ya. Untuk dhamir yang melekat dengan isim ada formula terus. Sandar menyandar. Baik. Ustaz, kalau sandar menyandar, kalau dia yang tanya kan, isim yang kedua sentiasa berbaris bawah. Kan? Ada student yang cemerlang kan, biasa dia tanyalah kan. Kalau dalam kelas tu biasa dia tanya. Ustaz kata apa nama ni sandar menyandar, isim kedua sentiasa berbaris bawah. Okey, betul. Cuma kita tengok isim ni ganti nama diri dhamir. Dhamir kita selalu sebut kebal kan. Dhamir ni memang kebal. Kita memang tak ubah dah baris dia. Tetapi kita tahu pangkat dan kedudukan dia pada ayat ini dia memang menyandar. Cuma kita nak bagi baris bawah tak boleh. Sebab dia dhamir, dia kebal. Tapi maklumat tu kita tahu. Kalau boleh faham apa saya cakap ni, alhamdulillah. Okay. Boleh faham ke? Ustaz dah lama cuti. Okey. Okay, alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih Pakcik. Okey. Sambung. Tapi dia tak Indah di sisi. Kalau dia Saudi nanti. Sekali lagi. Kalau dia kat depan tu Saudi. Kalau Kalau Saudi maknanya dia tak kebal lah. Okey, aswat ni memang tak kebal. Aswat ni, yang ni memang tak kebal. Betul. Kalau perkataan aswat ini bergantung kepada kedudukan dia. Kat sini sebab dia maf'ul, dia yang kena, so dia dapatlah baris atas. Mungkin tempat lain kalau telah dia subjek ke predikat ke, dia ada inna ke, mungkin boleh jadi aswatu ke ataupun aswati. Betul. Yang ini isim yang pertama ni dia tak kebal. Dia tak kebal. Betul. Baris dia tak ada baris asas. Baris asas dia tak ada. Jadi mana dia dapat baris atas ni? Sebab dia maf'ul. Itu pangkat yang sebelum ini. Sebagai sandar, sebagai isim pertama, dia tak ada baris asas. Jadi baris asas ni dia dapat sebab sebelum ni dia maf'ul, dia yang kena. Dapatlah baris atas tu. Dalam masa yang sama dia sadar.
Tapi sanda tak ada baris asas. So aswata kekal. Hum menyanda. Isim kedua menyanda. Ada baris asas iaitu baris bawah. Tapi tak boleh kerana dia kebal. Okey. Ahsan. Barakallahu fiik. Kalimah seterusnya indah. Indah ni di sisi ya. Indah di sisi. Kalimah indah merupakan kalimah isim. Yang mana kita pernah sebut sebelum ni, ada beberapa kalimah yang menunjukkan ruang. Sama ada ruang tu ruang masa ataupun ruang tempat. Okey, itu kita panggil isim ruang lah. Ya, kita panggil isim ruang. Salah satu isim ruang ialah indah. Ini isim ruang. Sebahagian isim ruang dia kebal. Sebahagiannya kebal, ya. Kalau di sini pun kita boleh kata dia kebal. Dia indah. Memang begitu, dekat sini. Baik. Jadi lagi sekali indah isim satu. Isim apa? Isim ruang. Isim ruang ada dua. Ini ruang masa ke ruang tempat? Di sisi Rasul. Okey, pada ayat ini kita namakan dia ruang tempat lah. Ya. Isim ruang tempat. Dalam masa yang sama, dia sandar, kemudian Rasuli menyandar. Okey, saya lepas ni kalimat isim. Okey, ini clear. Indah kebal, isim ruang kebal, tak ada baris asas. Dia sandar isim pertama. Rasuli isim kedua. Isim kedua menyandar. Isim yang menyandar sentiasa berbaris bawah. Okey, jadi Rasuli dapatlah baris bawah. Tapi dalam masa yang sama, dia juga sandar. Dia juga isim pertama. Tapi isim pertama kita kata tu tak ada baris asas. Jadi dia kekal dengan kedudukan yang sebelum ini, baris bawah. Kemudian Allahi isim kedua yang menyandar, sentiasa berbaris bawah. Okey. Jadi inilah dia subjek kepada innal ladzina yaghudduna aswatahum inda Rasulillah. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suara-suara mereka di sisi Rasulullah. Kenapa? Mereka itulah. Ini daripada sini sampai sini predikat kepada inna lah dalam satu ayat. Okey? Kalau kita nak letak baris sebagai contoh, kita kata predikat inna baris depan untuk perkataan ulaika. Ambil dulu Ulaika maksudnya orang-orang itu kan. Okey, ambil dulu fakta dia. Ulaika ni kalimah isim. Ulaika isim. Okey, isim apa? Isim tunjuk nama dia. Isim tunjuk. Apa fungsi dia? Nak tunjuk ah. Fungsi dia nak tunjuk. Orang-orang itu, dia nak tunjuk ramai kan. Orang-orang itu isim tunjuk. Isim tunjuk ni kebal. Isim tunjuk kebal. Ulaika. Kita tak pernah jumpa ulaiku. Tak pernah. Kita tak pernah jumpa ulaiki. Tak ada. Yang hanya ada ulaika tu je. Isim. Isim apa? Isim tunjuk. Isim tunjuk sentiasa kebal. Kalau ada kita jumpalah, katalah kita baca bahasa Arab kan. Kita jumpa perkataan yang ada itu, ini, di sana, tunjuk, itu semua isim. Isim apa? Isim tunjuk. Isim tunjuk semua kebal. Okey? Itu ada ulaika. Alladzina tadi isim yang mewakili, dah jumpa dah dekat sini. Isim yang mewakili pun sentiasa kebal. Imtahana. Okey. Kita tengok perkataan ini sekejap. Imtahana. Terjemahan dia tadi, dia telah uji. Dia telah uji. Isim ke fi'il ke harf? Fi'il Dia telah uji. Fi'il. Dia telah menguji. Ini fi'il. Ada telah. Ada telah. Fi'il apa? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Okey. Fi'il madhi. Okey.
Okey, secara asalnya. Fi'il ada 3 lah. Madhi, mudhari', amar. Fi'il madhi yang ada telah. Fi'il mudhari' tak ada telah. Fi'il amar yang suruhan. Okey, fi'il ni dari sudut baris, fi'il madhi sentiasa kebal lah. Ni dia. Fi'il madhi sentiasa kebal. Ya. Fi'il madhi kebal. Okey. Sekejap. Imtahana fi'il madhi. Fi'il madhi sentiasa kebal. Kemudian Allahu. Allahu. Ini fi'il. Ini fi'il. Dia telah uji. Dhamir yang tersembunyi. Okey, dhamir yang tersembunyi dalam imtahana ialah huwa. Dia. Dia. Huwa. Huwa tu siapa dia tu? Dia tu Allah lah. Jadi Allah lah yang ada dekat sini. Inilah pelaku dia yang di-mention. Pelaku tu ditulis. Tadi yagudduna, pelaku dia siapa? Hum. Tak ditulis. Tetapi dekat sini imtahana Allahu. Pelaku dia ada dekat sini. Allahu. Ini pelaku. Dan kita tahu pelaku fa'il, baris asas dia memang baris depan. Ini dia. Allahu. Dapat baris depan. Sebab apa? Sebab dia pelaku. Dia yang uji. Dia telah menguji. Siapa yang uji? Allah. Oh, Allah tu pelaku. Sebab itu baris-baris depan. Boleh nampak perkataan sama tahu. Allah. Ni pun Allah. Yang ni pun Allah. Perkataan sama. Rasulillahi. Kenapa Allah dekat sini baris bawah? Sebab dia menyandar. Kedudukan dia menyandar baris bawah. Makna Allah juga sama. Perkataan Allah juga. Ejaan pun alif lam lam ha. Jadi Allah juga tapi Allahu. Kenapa? Sebab dia pelaku fa'il. Mana fa'il dia? Fa'il dia imtahana. Fa'il dia imtahana. Ini fa'il. Ini fa'il. Fa. Fa'il. Fa'il madhi. Allahu fa'il. Okey, fa'il. Itu. Boleh nampak. Fa'il. Ada tak yang kena? Ada tak maf'ul? Dia telah uji, iaitu Allah. Allah uji. Allah uji siapa tu? Ada tak yang kena uji? Ada tak dia punya mimbar dia, maf'ulun bih dia ada tak? MB ada tak MB? Ada. Siapa kena uji? Yang kena uji hati-hati mereka. Quluba, maf'ulun bih kena uji. Oh, hati-hati mereka diuji oleh Allah. Untuk apa? Kenapa? Untuk takwa. Sebab mereka ni sahabat. Mereka ni sahabat baginda yang akan membawa risalah. Jadi memang mereka akan diuji. Ya? Kan? Betul tak tu kan? Memang patut. Jadi sahib risalah, pembawa risalah memang akan diuji lah. Okay? So clear dekat sini? Imtahana fi'il madhi. Kebal. Allahu fa'il. Pelaku. Baris apa? Baris depan. Pelaku baris asal baris depan. Quluba. Maf'ulun bih. Yang kena. Maf'ulun bih sentiasa baris atas. Hati ni kena apa? Dia kena uji. Siapa uji dia? Allah. Hum. Ganti nama diri dhamir. Sama macam tadi. Tengok formula. Formula nombor 3. Dhamir melekat dengan isim. Automatik isim kedua yang menyandar. Okey. Yang menyandar. Automatik. Jadi hum ini yang menyandar. Qulubahum dia yang menyandar lah. Jadi qulubah ini sandar.
Tak ada baris asas. Mana dapat baris atas ni? Sebab dia maf'ulun bih. Okey. Hum menyandar. Baris asas ni baris apa? Baris bawah. Boleh tak letak baris bawah? Tak boleh sebab dia dhamir kebal. Lit taqwa, li haraf. Haraf apa? Haraf baris bawah. Ni ingat lagi ikut ya? Ingat lagi ikut. Lama tinggal pun boleh ingat ni asal. Haraf baris bawah li. Apa fungsi dia? Membaris bawahkan lah. Membaris bawahkan siapa? Isim, taqwa. Tak nampak membaris bawah. Memang tak nampak sebab hujung dia huruf ya. Memang litaqwa tak boleh. Ya. Ya ni kita orang Arab panggil huruf sakit ya. Huruf illah orang Arab panggil. Kalau dia boleh tangguh baris, kita akan baca litaqwai. Kalau dia boleh tangguh baris. Tapi sebab dia huruf sakit, dia tak boleh tangguh. Jadi litaqwa. Macam tu je. Okey. Kesianlah. Ni kira special case. Pasal sakit. Kalau tidak, dia boleh je baris bawah. Dia bukan kebal. Dia bukan cerita kebal tau. Dia bukan macam yang lain. Bukan macam dhamir. Ganti nama diri. Kebal bukan. Yang ni dia sakit. Kebal ada, sakit ada. Semua ada. Okay. Kebetulan lah dia taqwa kan. Dia huruf iya kat hujung. Tak boleh nak letak baris bawah ni. Itu je lah sebab dia. Okay, last. Rangkap akhir lahum maghfiratun wa ajrun azim. Okay, kalau rangkap ni, saya bagi tu terus ya. Masa yang biasa yang ada ni. Ini rangkap isim, tuan-tuan. Ini rangkap isim. Subjek dia maghfiratun. Ini subjek. Subjek baris depan. Subjek baris depan. Okay. Saya beritahu terus ya. Subjek baris depan. Wa. Haraf penyambung cerita. Dan ya. Dan. Selain menyambung cerita, dia ada fungsi. Apa dia? Dia juga menyamakan baris. Jadi, dia copy baris ni, dia letak dekat sini. Ajrun. Ajrun ni, dia dapat baris depan. Okay. Sebab, wa punya kerja. Macam mana tahu? Dia ni menyambung cerita dan menyamakan baris. Keampunan, subjek. Tak habis lagi. Dan, pahala yang besar untuk mereka. Ini baru predikat. Macam tu. Ini subjek. Lahum predikat. Macam tu. Subjek baris asas ni baris depan. Maghfiratun. Okey, selesai. Ajrun, mana dapat baris depan? Wa punya kerja. Sambung cerita, samakan baris. Azimun, mana dapat baris depan? Zat sifat. Tadi. Zat dan sifat. Sifat sentiasa ikut baris zat. Lahum predikat. Predikat baris asasnya baris depan. Tapi sebab ni ganti nama diri, dhamir, maka kebal. Habis. 10.5. Okey, last kali. Kita ulang kaji secara ringkas yang ini ya. Kalimah isim kebal, yang inilah dia. Ganti nama diri, dhamir, kebal. Isim yang mewakili, alladzina, kebal. Isim tanya, tak jumpa tadi. Kalau jumpa kebal, adakah, siapakah, bilakah, di manakah, semua kebal. Isim tunjuk, ada tadi. Apa dia? Ulaika. Jadi isim tunjuk. Ulaika, kebal. Ataupun isim syarat. Barang siapa ke, itu kebal. Kalau tak kebal, kita simpulkan, kalau tak kebal, dia terbahagi kepada 3 keadaan baris. Baris depan, baris atas, baris bawah. Okey, ambil baris bawah dulu. Kalau isim berbaris bawah, pertama, dia terletak selepas haraf jar. Selepas haraf baris bawah. Pertama. Yang kedua, bila dia menyandar. Macam tadi, contoh banyak. Kalau dia baris atas, sebab dia maf'ul. Yang kedua, hal. Yang ketiga, kita tambah. Boleh tambah. Ni pen. Cuba nak type. Okey. Tambah sekejap. Nombor 3. Kalau baris atas, bila dia
subjek inna tadi. Nombor 3. Subjek inna baris atas. Sudah. Ni subjek inna baris atas. Predikat kana baris atas. Okey. Salin balik. Salin kat situ. Okey, nombor 4. Nombor 3 dah. Nombor 4. Nombor 4. Predikat kana. Okey. Nombor 4. Predikat kana. Okey. Oh, dia kecil sikit. Besarkan sikit. Nantilah tuan, nanti. Okey. Yang ni kita terbalikkan. Kita duplicate je. Okey. Kat sini. Edit. Nombor 4. Terbalikkan. Subjek kana. Betul? Subjek kana. Okay. Nombor 5. Okey, last. Nombor 5. Kalau subjek kana, tukar je lah predikat inna. Okey. Macam tu lah. Dah tambah dah maklumat lah. Subjek baris depan. Predikat baris depan. Fa'il pelaku. Allahu tadi baris depan. Subjek kana, predikat inna. Betul? Subjek kana. Ni. Subjek kana baris depan. Terbalik. Okey. Okeylah sampai situ. Sampai situ dulu Okey, itu kesimpulan kepada perbincangan kita. InsyaAllah akan datang kita sambunglah ayat keempat ni insyaAllah. Kita sambung. Itu pun perbezaan dia tak banyak perbincangan dia banyak yang Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz, ikhwan-ikhwan, terima kasih atas kerjasama dan sepanjang ni lah daripada awal tadi Sampai situ dulu. Kita tangguh tasbih kafarah suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr wa jazakum mithlah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.